kan orang kita, ramai orang Malaysia sebelum ni dengar Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri ada sebut perkara itu. Orang kita ke geng kita tak tahulah. Hari ni DPWTC begitu angkuhnya semalam Azalina Osman menggunakan title yang sama, orang kita. Apa pandangan Ustaz? Di peringkat awal kalau kita baca, saya tengok dalam perjalanan saya daripada Lumut semalam ke Ipoh, saya dengar pelan-pelan dengan ia bermula dengan Ahmad Maslan. Kalau kita tengok presentation Ahmad Maslan tu secara jelas dan terang, dia menghina Hakim Nazlan. Dia tunjukkan muka, dia tunjukkan kronologi, dan termasuklah juga mereka tunjukkan muka Ketua Hakim Negara dan juga menimbulkan persoalan-persoalan yang boleh difahami pada hemat saya adalah untuk membentuk ketidakpercayaan kepada sistem kehakiman dan penghinaan secara peribadi dan secara sistem terhadap Ketua Hakim Negara. Jadi saya kira besok akan ada siri laporan polis di seluruh negara terhadap hal ini, dan kita akan tengok adakah hal yang sama seperti mana Malaysia kini kena akan dikenakan kepada seluruh kebanyakan pengucap-pengucap pada semalam, pada petang semalam, yang saya kira pada hemat saya mungkin betul atau mungkin silap. Zahid ada menyebutkan hal itu secara terang, Mak Maslan juga ada. Zaid Ibrahim ada, tapi dia pandai untuk menyusun kata, dia lawyer kan. Dia tidak secara eksplisit untuk secara direct menyerang. Dan Syafiq pun juga ada. Baik. Jadi apabila kita tengok, kita boleh expect lah apa ucapan yang ditulis dan juga yang disediakan untuk Zahid Hamidi. Dan benda yang tidak pelik lah untuk Zahid Hamidi merapu dan merepek dan menyerang, kerana dia itulah antara talian hayat dia, nothing to lose. Sebab kes dia itu juga boleh jadi sangat jelas dan juga sangat kukuh untuk beliau sangkut di Mahkamah Tinggi dan kemudian Mahkamah Raya dan yang lain-lain. Jadi kita faham bahawa dia adalah mangsa keadaan ketika itu untuk menyelamat dan menampilkan bahawa dirinya tidak bersalah. Cuma bagi watak yang dia termasuk dalam Majlis Pemulihan Negara Tun panggil, dan kita pun lihat bagaimana beliau menarik diri daripada menyokong Tan Sri Mahyudin Yassin dan mencadangkan reformasi terhadap isu perundang-undangan di Malaysia, iaitu khususnya terhadap akti lompat parti dan kemudian berkaitan dengan peguam negara dan peguam cara negara. Beliau cadangkan benda tersebut. Tiba-tiba hadir semalam dalam keadaan yang cukup angkuh, yang cukup berbeza dan cukup korup lah bagi saya daripada segi moral, dari segi politik dan juga profession dia yang daripada awal, iaitu seorang lawyer juga, melanggar semua etika-etika itu. Dan beliau menyatakan bahawa orang kita dalam nada suara yang cukup angkuh, saya 20 tahun lebih sebagai ketua bahagian, saya akan lantik bahagian orang saya, ketua penerangan, bendahari dan begitu juga negara. Adakah beliau cuba untuk menyatakan bahawa Perdana Menteri perlu menyalahgunakan kuasanya bagi melantik seseorang yang menjadi pro kepada kerajaan? Dalam konteks itu adalah menyebutkan bahawa Datuk Seri Najib adalah mangsa keadaan kononnya. Maka pendakwaan yang dilakukan oleh Peguam Negara dan diteruskan oleh Peguam Negara adalah bersifat yang tidak adil ataupun yang salah, dan dia mahu untuk dilakukan sesuatu yang berseberangan daripada itu. Ini sangat-sangat rosak UMNO ni. Sebab tu saya tulis secara terbuka semalam bahawa UMNO ni mungkin tidak mahu dan tidak mahu berubah sama sekali sampai bila-bila. Dan yang paling penting, amat ironinya adalah dialah penasihat undang-undang bagi Perdana Menteri. Dan dialah ucapannya itu adalah menyerang Perdana Menteri. Gila betul gaya ni. Apa yang dia cuba sampaikan? Kalau awak dah tahu benda tu, sebelum bercakap letaklah jawatan. Awak dilantik dan bangga untuk menerima. Dan ini sama sekali sungguh celaru, sungguh tak cerdik lah kot. Dan inilah tuan-tuan yang saya hormati sekalian, UMNO dulu kini selamanya adalah rosak dan korup. Dan Tun pun dah tegaskan beberapa kali, dan kita hanya dengan UMNO ni akan tunduk dan akan belajar bila dia kalah. Contoh dia apa? Golkar di Indonesia. Tak bangun-bangun dah. Tak bangun-bangun sampai sekarang. Walaupun di sebahagian daripada kerajaan, dia tetap tidak ada watak yang begitu hebat untuk melawan
PDI Perjuangan ke. Bahkan kita boleh nampak keterampilan Parti Nasdem berbanding dengan Golkar dan juga parti-parti yang lain atau termasuk Demokrat di sana. Jadi saya fikir semua daripada kita perlu yakinkan diri kita dan orang sekeliling kita, UMNO bukan pilihan. UMNO bukan pilihan sama sekali. UMNO tidak mewakili Melayu ataupun Islam lagi dah. Untuk menolak UMNO tidak mengurangkan Melayu dan Islam anda. Bahkan mungkin menolak UMNO itu adalah tanggungjawab anda sebagai seorang Melayu dan Muslim di dalam negara Malaysia ini, kerana dia merosakkan sampai ke akar bagi bangsa dan agama di Malaysia ini. Tolak UMNO Barisan Nasional, tolak mereka semua ini sehingga tidak ada nafas lagi di bumi Malaysia. Dan ini adalah tanggungjawab kita dalam bulan kemerdekaan. Sekiranya tidak, UMNO dan Barisan Nasional akan memangsakan dan menjual negara ini, merosakkan negara ini. Ini memang satu garis merah untuk kita. UMNO, kalau dia mau berubah, dia perlu untuk buang semua ni dan buktikan dengan dia kalah, dan dia akan tahu macam mana nak menguruskan. Dahulu awal 2018, selepas pilihan raya ke-14 tahun 2018, mula untuk meremajakan, untuk memberikan nafas baru. Akhir sekali tidak. Rupanya diberikan kuasa sedikit, dia tunjuk, dia balik semula kerakusan dan kejahatan dia sebagai kerajaan di Putrajaya. Saya ingat itu adalah mesej saya yang sangat jelas dan menunjukkan kebencian saya terhadap kerosakan itu. Saya ada ramai kawan-kawan dalam UMNO. Mereka ada yang bercampur antara baik dan buruk, dan ada sebahagian tu juga yang baik, dan ada yang saya kira memang jahat. Kan? Dan ini kita perlu lawan sama-sama untuk Malaysia yang lebih baik. Okey, saya setuju bilang. Sikit je cukup sebab saya tertinggal tadi. Isu tentang majlis penjelasan di PWTC semalam, sebab disentuh oleh saudara Fadli tentang berapa ramai orang yang tengok. Saya rasa menjadi tanggungjawab kita untuk menyatakan di sini apa yang dijelaskan oleh Syafi secara terutamanya adalah mengkhususkan kepada apa yang kononnya berlaku mulai daripada 15 Ogos sampai 23 Ogos, dengan ulasannya yang cuba merumuskan kononnya ada ketidakadilan sebab tidak diberi penangguhan. Itu mesej yang saya sampaikan. Kalau ahli-ahli UMNO yang menonton penjelasan Syafi itu hendak berlaku adil dan hendak memahami secara betul apa dia perkara yang berlaku di Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi, saya syorkan sila lihat komen-komen telah saya buat melalui video di Jom Channel, juga di Inspirasi Channel, di mana ada satu suntingan 10 minit 10 minit yang menyatakan sebenarnya apa yang dilakukan sehingga tidak diperolehi penangguhan di mahkamah adalah akibat daripada Najib Razak menjadi arkitek kehancuran dia sendiri. Saya tak nak ulang di sini, ada di situ, pergi baca balik, pergi tengok balik. Sebab itu akan menunjukkan apa yang dijelaskan oleh Syafi adalah tanpa mengambil kira, tak mau mengambil kira, nak tutup isu tentang kesalahan-kesalahan Najib sejak daripada 8 Disember 2021 dan 29 April 2022, yang akan menunjukkan kalau Najib buat benda tu lebih awal, lebih betul, lebih tepat, maka dia tidak boleh adu. Dalam arti kata lain, in English dipanggil Najib Razak is the architect of his own misfortune. Dialah pengarang buku yang mewujudkan kesedihan dan kemalangan dia. Jangan tuding jari kepada mahkamah, wahai Syafi Abdullah, wahai Zaid Ibrahim. Masalahnya adalah Najib Razak sendiri. Anda pun tahu. Lihat dengan objektif, nilai dengan objektif, dan kemudian buat keputusan. Orang UMNO sendiri saya minta di sini nilai dengan objektif, sebab orang UMNO bawah, orang UMNO biasa, saya tahu ramai yang baik. Yang masalahnya mereka mungkin tidak mempunyai kekuatan untuk memperbetulkan pemimpin yang jahat. Lihat dengan adil. Islam menuntut kita adil dan saksama. Compare, kalau saya salah, tunjukkan saya salah. Dan